Terima kasih Datuk Yang Kedua kerana memberikan peluang kepada saya mengambil bahagian dalam pembahasan rancangan Malaysia ke-10 ini. Saya ingin membangkitkan beberapa isu di dalam yang mulia ini. Isu persatu ialah isu serius rasuah di Malaysia dan di Sarawak. Datuk Yang Kedua, RNK 10 akan memedahkan pembangunan negara kita untuk 5 tahun yang akan datang. Statistik kejadian rasuah bagi 10 tahun yang lalu menunjukkan usaha-usaha untuk memerangi rasuah telah gagal dengan teruk. Gejala rasuah semakin serius dan berleluasa. Jika rasuah tidak dikawal, Malaysia akan bankrupt pada tahun 2019, bukan kerana subsidi tetapi rasuah. Hakikatnya, komposit indeks rasuah telah jatuh dari 47 pada tahun 2008 pada tahun ke-15 6 pada tahun 2009. Ini membuktikan bahawa pentadbiran kerajaan ini di bawah Najib juga gagal dalam usaha memerangi rasuah. Tidak boleh sebut nama. Sibu, you orang baru yang berhormat Sibu. Orang baru. Ini ada pelajar. Turut. Ada pelajar. Contoh. Ialah mau jaga sikit. Orang Melayu kata ada budi bangsa lah masuk rumah baru. Jangan nak tunjuk jadi hero lah. Kamu serius? Tak tunjuk jadi hero lah. Sila duduk. Lain kali. Contoh kes rasuah banyak, seperti skandal PKZ, enjin jet yang hilang dan dijumpai di Uruguay. Itu isu lama lah. Kapal selam yang tidak dapat cerita baru yang dibeli daripada isu pasti tak selesai karena perlu beratus daripada tabung pembangunan yang telah lesap. Itu Bandar Kuching sudah bawa lama lah. Slogan kepada kumpulan sasaran. Tampaknya lagi sudah tentunya rakyat Malaysia akan bersetuju bahawa negara ini memang berada dalam senario burning platform apabila tiada seekor pun ikan besar berkaitan dengan skandal PKZ ditahan, maka ikan besar dalam kes-kes rasuah di Sarawak turut akan terlepas. Datuk Mahmud merupakan Ketua Menteri yang berkhidmat paling lama di Malaysia bila dilantik sebagai Ketua Menteri pada tahun 1981 dan beliau masih Ketua Menteri pada tahun 2010, iaitu selama 29 tahun. Kebanyakan kes-kes rasuah di Sarawak boleh dikaitkan dengan projek-projek yang diberi kepada syarikat-syarikat ahli-ahli keluarga Ketua Menteri Sarawak. Politik pembangunan ala Daib adalah politik diskriminasi, nepotisme dan rasuah. Dasar kerajaan dalam isu tanah dan tanah ICR dan juga dasar pemberian konsesi gayu balak dan kontrak-kontrak kerajaan semuanya tidak memihak kepada keperluan dan kepentingan rakyat. Selain daripada ahli-ahli keluarga Ketua Menteri, ramai pemimpin SUPP yang mempunyai hubungan rapat dengan keluarga Ketua Menteri juga menjadi sangat kaya. Banyak masalah yang dihadapi oleh Sarawak boleh dikatakan disebabkan oleh kuasa mutlak yang tertumpu pada seorang Ketua Menteri untuk tempoh yang terlalu lama. Ketiga kementerian yang paling berkuasa di Sarawak ialah Pejabat Ketua Menteri, Kementerian Kewangan dan Kementerian Perancangan dan Pengurusan Sumber. Datuk Yang Kedua, ketiga kementerian ini diketuai oleh satu orang, Datuk Mahmud. Dalam Bajet Negeri 2009, daripada operating expenditure
kerajaan negeri Sarawak, kerajaan Sarawak sebanyak 1,189.6 juta ringgit Malaysia, 590.2 juta ringgit Malaysia ataupun lebih kurang setengah diperuntukkan kepada ketiga-tiga kementerian yang diketuai oleh Ketua Menteri Sarawak. Yang tertinggal hanya 519.4 juta Malaysia ringgit ataupun 50.4% untuk dikongsi oleh 10 kementerian yang lain. Penumpuan kuasa dan sumber dana dalam tangan satu individu adalah tidak sihat dan tidak berpatutan demi pembangunan demokrasi di Sarawak. Memetik kata-kata seorang ahli Lord Acton dengan izin, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Tadi yang kedua, DAP dan Pakatan Rakyat memperjuangkan urus tapir yang baik. Rekod urus tapir di bawah Datuk Mahmud dan Barisan Nasional adalah sangat buruk. Syarikat-syarikat keluarga baik menguasai kebanyakan kontrak dan kegiatan perniagaan yang memberi keuntungan lumayan kepada mereka, manakala rakyat dan peniaga kecil menghadapi beban kehidupan yang sangat sukar. Tiga syarikat yang telah meraih keuntungan yang tinggi ialah kumpulan syarikat-syarikat CMS, Nan Chandra Sdn Bhd dan Titanium Management Sdn Bhd. MACC tidak patut pilih kasih. Ia seharusnya menyiasat semua yang disyaki terlibat dalam rasuah, termasuklah pemberian kontrak kerajaan pusat dan negeri di Sarawak. Isu kedua atau yang kedua, isu-isu banjir. Banjir sentiasa berlaku di Sarawak. Ahli-ahli politik telah bercakap tentang isu ini bertahun-tahun, tetapi nampaknya kerajaan persekutuan tidak mengambil serius masalah ini. Kami diberitahu bahawa dua projek utama telah dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-9 di kawasan Kuching. Projek-projek ini ialah Kuching Flood Mitigation Project dan Pau Town Mitigation Project. Di Sibu pula ada Sibu Flood Mitigation Project. Di Bintulu, Barisan Nasional telah mengenal pasti berbagai kerja-kerja pelipat sistem saluran untuk sungai Pelang besar dan sungai Spill catchment. Di Miri, Barisan Nasional berkata bahawa terdapat Miri Town Drainage Master Plan Study. Setakat mana projek-projek pengurangan bencana banjir ini berjaya, rancangan Malaysia ke-9 telah berakhir dan kami langsung tidak nampak kesan pengurangan banjir di bandar-bandar utama di Sarawak. Datuk yang kedua, bagi 15 tahun yang lalu banjir kerap berlaku di Sibu. Sebab utama Sibu mengalami banjir ialah bahagian sungai yang tersendat, itu bottleneck dengan izin, dan siltation di sepanjang dasar sungai Rejang yang disebabkan oleh indiscriminate logging di upper Rejang River dengan izin in the 1980s. Di tempat-tempat tertentu di tengah sungai yang tengah saya ukurkan, sungai Rejang hanya sedalam 6,5 kaki. Cara penyelesaian yang paling praktikal untuk mengatasi banjir di Sibu ialah melebarkan bahagian sentan dan menggorek dasar sungai bagi mendalamkannya. Pada yang kedua, masalah banjir telah mengakibatkan kerugian harta berjuta-juta ringgit di Sibu setiap tahun. Walaupun penduduk Sibu sering merayu kepada kerajaan supaya meluluskan kerja-kerja menggorek dasar sungai Rejang dan melebarkan bahagian sendat, tetapi kerajaan telah mati-matian tidak mempedulikan rakyat Sibu. Berdasarkan data pada tahun 2001, jumlah kelotak yang mengalir dari hulu sungai Padang Rejang dan cabang-cabangnya lebih kurang 60 juta metrik tan setahun. Tetapi berdasarkan data bahagian tanah dan ukur,
jumlah pasir yang diekstrak daripada badan jangka padang ikan dari tahun 2002 hingga Mac 2008 hanya berjumlah 3.085 juta metrik tan. Amat jelasnya banjir di Sibu disebabkan oleh pengelotakan. Lalu yang kedua, Kerajaan Barisan Nasional